Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam Sembang Ketom Ayam siri ketiga. Siri pertama kita cerita pasal kenaikan kos ternakan. Yang kedua kita cerita pasal penyakit-penyakit ayam kampung, cara mengelak. So hari ni kita, kalau minggu lepas kita berdua, bertiga. Hari ni kita berempat. Jadi yang dekat sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, itu saudara Yazid, uh, pengusaha ayam Saga di Kuala Selangor. Kemudian di bawah saya, saudara Daim, merupakan peternak ayam kampung kacukan di Sungai Besar. Betul Cik Daim? Sungai Besar Betul. Kapasiti reban lebih kurang 3,000 ekor, tapi kapasiti kuantiti semasa lebih kurang 1,000 ekor sebab banyak dah keluar waktu Raya Haji lah. Betul. Dan yang bawah belah kiri ialah Abang Nick. Ini kalau yang selalu main Facebook memang dah biasa kenal ni. Abang Nick ni aktif dekat Facebook. Merupakan peternak ayam kampung asli di Felda Jengke Pahang. Jadi kalau nak ikut kuantiti, sebulan keluar ayam kampung asli lebih kurang 1,000 ekor. Ke Abang Nick? Betul. Dan ada juga Ya. buat penetasan lah. Penetasan berapa banyak Okey. seminggu atau sebulan sekarang? Ya. Seminggu dalam 1,000 lah. Sebulan dalam 4,000. 4,000 ekor anak Jadi 1,000 simpan untuk guna sendiri. Ya, 1,000 simpan untuk guna sendiri. Okey, jadi hari ini terima kasih kepada semua follower-follower kita yang join kita hari ini. Kita ada siapa ni? Muhammad Haikal, Rafiq Adlan. So terima kasih. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh terus komen di ruangan komen Facebook, dan kita insyaAllah kita ahli panel kita akan tolong jawabkan. Jadi sedikit latar belakang, Sembang Ketom Ayam ni kita hanya sekadar platform unofficial kita lah untuk kita antara peternak sembang-sembang supaya mungkin benda ni boleh jadi rujukan kepada peternak-peternak baru yang nak belajar, yang nak cari tips, yang ada kemuskilan tentang peternakan ayam. Jadi tanpa membuang masa, sebab kita limitkan sesi kita ni hanya selama 1 jam, mungkin boleh kita mulakan dengan saudara Daim. Peternakan ayam kampung boleh untung ke? Jadi kalau untuk ayam kampung kacukan, okay, ini yang paling glamour dekat Malaysia. Lebih kurang mana-mana tempat kita pergi akan ada lah orang bela ayam kampung kacuk ni, bela lebih kurang 2 bulan, kemudian dapat berat 1.5 kilo, jual dengan harga RM12 ke RM16. Jadi boleh kongsi tak saudara Daim, macam mana kiraan kos menternak ayam kampung kacuk ni? Ada untung ke tak ada untung? Alhamdulillah setakat ni ada untung lah. Kalau kita menggunakan kaedah FCR, di mana kalau FCR tu untuk dedak 3 kilo tu, kita akan dapat berat dalam 1.5 kilo ayam. Dan harga jualan untuk burung pada harga RM9 dan dedak tu kita pada kos RM2 sekilo. Lebih kurang dalam kalau 50 kilo kita beli RM100 lah. Jadi kadar keuntungan situ selepas tolak ubat-ubatan, selepas tolak daripada kos dedak, anak ayam. So kita lebih kurang dalam seko kita akan dapat keuntungan bersih RM3. Maksud dia sekilo RM9. Bila jual berat 1,5 kilo, saya ambil kalkulator siap. Maksud dia 1.5 kilo kali dengan RM9. Jualan harga kita jual seekor lebih kurang RM13.50. Kita Betul. masih untung RM3. Maksud dia kos dia lebih kurang RM10.50 untuk seekor. Betul. Ini kalau jual borong lah. Betul. Kalau jual runcit macam mana pula? Kalau jual runcit tu lebih kurang dalam sekilo RM13. Tengok pada market semasa dan tengok juga pada jantan betina. Biasanya betina diorang jual mahal. Oh, sebab apa ya? Selalunya kalau jantan RM12, mungkin betina boleh pergi ke RM14 macam itulah.
Jadi kalau borong harga RM9, untung RM3 seekor. Untuk runcit boleh jual RM13. Maksudnya lebih banyak lagi lah, bonus lah. Maknanya Bonus, betul. bonus. Kalau untuk ayam saga macam mana? Cik Yazid, saudara Yazid, tempoh penjagaan dengan kos. Ayam saga ni kita tahulah, ayam saga ni dia bawah daripada ayam kacuk, atas daripada ayam kacuk, bawah daripada ayam asli. Maknanya ayam saga ni tengah-tengah lah. Sebenarnya kalau apa pun dia bergantung pada pemakanan lah. Apa pemakanan yang kita beri. Pemakanan komersial ke ataupun pemakanan selain daripada komersial ke, pasal itu yang mempengaruhi berat ayam yang kita bela tu. Tak kira mungkin ayam madi ke, ayam saga ke, ayam asli ke, ayam kacuk ke kan. Sebenarnya kalau macam kiraan terbaru saya ni, ayam 1,000 ekor ayam, makanan yang telah diberi 3,250 kilo. Maknanya 3 tan 250 lah. Plus dengan makanan tambahan lah. Makanan tambahan ni macam daun ketum, makanan-makanan sampingan lah. Kat sini kita boleh dapat FCR dia lebih kurang 2.03 plus makanan tambahan. Ramai ni yang nak tanya apa FCR tu. FCR tu kena tanya Daim lah. FCR tu kadar pemberian makanan, kadar dedak dan berapa kita dapat berat ayam tu. Okey. Kira andai kata ada mati pun kita tetap akan timbang, lepas tu kita akan dapat FCR tu. Jadinya dedak berapa kita guna. Contoh kalau 3 kilo untuk seekor ayam, berapa tempoh dia dan berapa dia punya berat. Contoh kalau kita pakai 3 kilo dedak, 3 kilo dedak dalam masa 2 bulan kita dapat berat 1.5. Jadi nisbah kat situ 3 nisbah 1.5. Itu yang dapat 2 tadi tu. Maksudnya untuk 2 kilo dedak yang kita bagi makan ayam akan menghasilkan 1 kilo daging. Ya? Betul ke? Betul. Okey. Jadi lagi pakar Cik Daim ni. So macam kalau macam ayam madi ni kan. Jadi untuk seekor ayam madi tu, tapi tempoh pembelaan ayam madi ni agak lebih panjang lah berbanding ayam kacuk kan. Ayam kacuk mungkin 2 bulan setengah dah. Orang kata dah sampai tempoh matang dia. Macam ayam madi ni dia ambil masa 3 bulan ke 3 bulan setengah lah untuk sampai tempoh matang dia. Yang macam yang apa yang dia ada di ladang saya sekarang, lebih kurang 3 bulan 5 hari dan 3 bulan 10 hari. Pemakanan yang dah kita berikan 3 kilo 25 gram per ekor. Cuma pemakanan yang saya bagi, saya mengikut jadual lah. Yang kampung madi ni saya bagi pemakanan dia mengikut jadual. Jadi untuk kos dia kalau kita kalikan harga dedak RM2.30, RM2.32 lah harga semasa sekarang. Harga nak kata runcit tak runcit, nak kata borong tak borong kan. Okey, kos kat situ saja untuk pemakanan saja dah RM7.54 seekor selama 3 bulan 5 hari ke 3 bulan 10 hari. Ada 2 batch lah dalam reban tu. Jadi kalau kita campur dengan anak ayam, katalah kita ambil RM2.50 seekor, kos kat situ dah RM10.04 per ekor. Itu kos makanan dengan kos anak ayam. Itu tak termasuk kos daripada umur 1 hari sampai umur dia 3 bulan 10 hari. Berat purata 1.6 kilo. Berat purata 1.6 kilo. 1.6 kilo maknanya dah sedia untuk dijual. Jadi kos seekor dah sedia untuk dijual RM10. lah. Untuk jantan tu dah sesuai untuk dijual lah. Untuk betina tu ada pilih-pilih lagi lah. Ini maknanya pemakanan penuh menggunakan dedak komersial lah, sebab kalau RM2.30 cuma pada waktu petang kita akan bagi makanan tambahan lah. Seperti ketum ayam lah. Saya banyak guna pada ketum ayam lah. So kalau RM2.30 ni memang rasanya dedak yang komersial lah. Komersial lah. Okey, kita dah tahu kos untuk ayam kampung kacuk tadi lebih kurang RM10 untuk tempoh 2 bulan.
Ayam saga lebih kurang RM10.30 untuk tempoh 3 bulan. Ayam saga tempoh dia panjang. Tapi Ayam saga tempoh dia pembesaran panjang dia lah. lambat sikit. Dan pemakanan beza dia pula. Pemakanan ayam kampung saga dengan ayam kampung kacuk ni, dia tak sekuat ayam kampung saga, ayam kampung kacuk pemakanan dia. Itu sebab dia 3 bulan tapi jumlah makanan ni lebih kurang macam ayam kampung kacuk ya. Okey, kita sekarang ada 31 mata yang memandang, viewer kita. Terima kasih semua yang follow dan view kita di Facebook. Ada Khairul Atra Isham, ada Umi Maulisi, Faris Farahat, terbaik Encik Anas, terima kasih sama-sama. Encik Zahir is watching. Okey, sekarang yang kita rasa yang paling mencabar, ayam kampung asli. Sebab apa? Ayam kampung asli ni ambil masa 5 ke 6 bulan sebelum dia matang, mungkin capai berat lebih kurang 1.5 kilo, baru boleh dijual. Jadi kalau 3 bulan kena makan 3 kilo, ayam kampung asli macam mana? Boleh kongsi Abang Nick? Okey, clear? Dengar tak? Boleh dengar. Boleh. Okey, ayam kampung asli ni tengok pada macam ada terputus lah Abang Nick. ayam kampung asli ni dia tak akan dapat setiap bulan sama lah. Biasanya dalam 2.7, 2.8 lah FCR dia untuk dapatkan 1 kilo. Okey. Biasanya kita, macam abang market abang 1 hingga 1.1 kilo, kita akan keluar jantan pada usia 3 bulan lah. Dan betina akan ikutlah 3 bulan seminggu, 3 bulan 2 minggu selepas tu lah. Biasanya 3 bulan 2 minggu last kita keluar untuk betina lah. Pasaran kita jual pada harga borong RM14 sekilo. Kadar kematian bawah pada 3% lah. Okey. Jadi kalau ulang tadi sebab tadi ada terputus sikit. Tempoh dia berapa lama tadi untuk ayam kampung asli? Dia mula kalau jantan untuk yang 1 kilo, 1 hingga 1.1 kilo, biasa kita akan keluar untuk jantan pada usia 3 bulan. Oh cepat, 3 bulan dah boleh capai 1.1 kilo dah boleh jual. Tapi itu pemakanan full dedak lah. Okey. Full dedak. Tak ada apa-apa makanan sampingan lain lah. Lepas tu betina biasanya 3 bulan 2 minggu barulah kita akan mula keluar lah untuk dapat berat 1 kilo hingga 1.1 kilo. Okey. Jadi kalau dari segi ringgit dia, berapa ringgit tu untuk hasilkan ayam jantan 1.1 kilo tadi? Untuk 1.1 kilo tu dedak lebih kurang kita pakai 2.93 kilo lah untuk dapatkan 1 kilo. Lepas tu ubat dalam kos dalam 20 sen per ekor ubat dengan vaksin. Anak ayam kita baca RM3 seekor. Lepas tu kos pekerja dalam 50 sen lah. 50 sen seekor per ekor. Sebab pekerja macam abang ni bekerja dia ada 2 kerja. Dia buat anak ayam dan dia jaga ayam besar . Okey. Itu yang kita hanya pakai seorang pekerja full time dan seorang kerja part time je. Tak perlu ramai lah untuk jaga semua tu. Untuk berapa ribu ekor tu kapasiti? Sebab skala 1000 ekor sebulan untuk pedaging, maksud dia ambil masa 3 ke 4 bulan untuk satu pusingan. Maksud dia yang untuk pedaging ada lebih kurang 4000 ekor lah. Ya. Dalam satu masa ada lebih kurang 4000 ekor. 4000 ekor ayam kampung untuk tujuan pedaging. Kemudian ada untuk induk ada berapa? Apa? Untuk induk? Apa Nas? Untuk breeder. Induk yang aktif ni yang matang ada lebih kurang 800 ekor. Maksudnya total lebih kurang 5000 ekor ternakan dalam reban, perlukan seorang pekerja tetap dan seorang pekerja sambilan sahaja. Ya. Itu yang ramai nak tahu sebenarnya tu. Berapa ramai pekerja yang diperlukan.
Ini ingat ya. Organik dia bela 5,000 ekor, 4,000 untuk tujuan pedaging, 800 sebagai induk. Yang ini hanya memerlukan seorang pekerja tetap dan seorang pekerja tambahan. Jadi kalau kita sambung bahagian macam organik tadi, dia ada untuk pedaging dan dia ada breeder, keluarkan anak sendiri. Saudara Yazid pun sama juga, dia keluarkan anak dan dijual pedaging. Kalau kita ikutkan ikut tujuan menternak, untuk tujuan keluar daging, untuk keluar telur dan untuk menghasilkan anak, yang mana sebenarnya lebih untung? Atau yang mana yang kita katakan lebih banyak dia punya margin dia? Abang ni. Pendapat peribadi Abang lah. Ha. Untuk kalau kata kita jual pedaging, kita jual untuk proses, memang kita akan untung banyak lah. Kita ada produk hiliran, ada beberapa produk kan, itu akan untung banyak. Tapi kalau kata kita jual hidup, borong berbanding dengan jual anak ayam lagi untung. Anak ayam lagi untung. Jadi Yeah. kalau tadi Abang Nik cerita keluarkan pedaging pun dah untung, jadi keluar anak dia kata lagi untung. Jadi iaitu kalau nak tahu berapa banyak untung, nanti tengok kita ada masa tak untuk untuk cerita lagi. Yazid pula macam mana Yazid? Sebelum tu kita tengok kita punya komen sekejap. Putus-putus lah bos. Okay, minta maaf sebab kami buat ni menggunakan sistem yang sedia ada saja. Yang ni kita akan cuba tambah baik lagi. Cik Jalil, Izzaruddin, berapa suggestion untuk mula bela ayam kampung ni ya? Okey, yang ni kita akan jawab selepas saudara Yazid cerita pengalaman dia, pandangan dia antara pedaging, penelur dan induk, yang mana lagi untung. Okey, saya pernah dipanggil oleh Jabatan Veterina Negeri Selangor di mana saya dijadikan bahan uji kaji. Dikelilingi saya adalah doktor-doktor haiwan. Apa yang dia orang buat calculation, di mana calculation yang dia orang buat tu, menternak ayam pedaging lebih untung daripada jual telur, jual anak ayam. Yang pertama lah, ikut range dia lah. Yang pertama jual daging. Yang kedua jual telur, yang ketiga baru jual anak ayam. Sebab tu saudara Daim dia tak nak buat anak tu, dia buat daging je. Dia senyap, dia anggur kat belakang tu. Betul. Tapi sebenarnya lebih untung buat trading. Betul, itu betul. Macam Bang Yazid banyak buat trading. Okey, saya boleh sama Yazid. Kita bela ayam pembaka, ayam layer ataupun breeder, dia banyak tempoh masa yang panjang dan bermacam risiko yang kita akan lalui. Kematian, penyakit, makanan. Itu risiko-risiko tu yang ada kalanya kita tertinggal. Tapi kalau kita bela pedaging dalam masa 2 bulan ke 3 bulan, 4 bulan, dekat situ kita boleh dapat return yang lebih cepat. Berbanding dengan kita bela ayam penelur ataupun ayam pembaka. Itu yang Jabatan Veterina buat kiraan lah, calculation dia. Tapi ya realiti pengalaman saudara Yazid sendiri, sebenarnya kalau kita nak wujudkan satu rantaian memang kita kena bela daripada pembaka. Tapi kalau dia tu lah, sebenarnya saya kalau peternak yang datang pada saya untuk membela ke untuk apa customer kan, saya akan tanya dengan dia, apa tujuan membela sebenarnya? Adakah untuk jual pedaging? Adakah untuk suka-suka? Adakah untuk pendapatan sampingan? Adakah untuk pendapatan tetap? Semua tu kena diambil kira. Kalau dia suka-suka bela 10 ekor ayam modal 10,000 pun tak apa. Tapi kalau dia kata untuk sampai pendapatan sampingan bang, ini saya nak buat mata pencarian bang, jadi kena kira betul-betul. Lepas tu kita nak tahu kalau dia membela tu, apa strategi marketing dia yang pertama. Saya suka tanya itu, apa strategi marketing dia yang pertama. Kalau dia dah ada strategi marketing, dia boleh bela.
ada seorang customer saya tu dia nak membela ayam. Saya cakap dengan dia seorang perempuan. Akak macam ni lah kak, akak pandai tak jual ayam? Dia cakap. Wah, akak tak pandai, belum pernah jual ayam tapi akak nak beli ayam. Cuba akak jual ayam dulu, dia cakap. Trading lah maknanya. Trading. Lalas dia tak jadi beli ayam. Dia buat trading jual ayam kampung kacuk sahaja. Oh, dia tak jadi menternak tapi trading dia tu laju lah. Ya, betul lah. Okey, itu sebenarnya Jadi bagi saya lah, yang pertama sebenarnya keuntungan paling untung buat trading. Okey, paling untung buat trading ya. Jadi keluar daripada dari situ. 3. Saya bagi pilihan tadi Risiko untuk kurang broiler. lepas tu cepat. Betul. Mungkin Yang nanti keduanya bela, ini kalau ini saya masuk pada ayam kacuk dengan ayam sagar lah. Ini melalui pengalaman saya lah. Kalau ayam asli saya tak pasti sangat pasal ada perbandingan dari segi harga di situ. Tapi yang pertama trading, yang kedua bela ayam untuk pedaging, yang ketiga telur, yang keempat baru anak ayam. Pasal balik kita cerita pasal breeder ni, kalau breeder ni banyak benda yang kita boleh kait masalah ada. Okey. Saya rasa itulah. Daripada pemakanan, daripada ladang, daripada telur, daripada storage, simpan telur, incubator, dah sampai incubator dah keluar, cuaca pula dipersalahkan. Cuaca terlalu panas. Jadi anak ayam menetas 40-50% sahaja. Kalau macam elektrik mati tu macam mana Bang Yazid? Bil api tu tengok pada kapasiti incubator yang kita pakai lah. Lebih banyak incubator kita pakai, lebih tinggilah bil api dia. So macam saudara Daim, dia banyak trading ya. Ayam reban 3,000 tapi masuk ternakan 1,000. Jadi 2,000 tu untuk kapasiti untuk simpan ayam trading tu macam mana tu? Ada ayam backup dalam 500 ekor lah lebih kurang. So trading. Tapi tak sampai pun dekat Kuala Selangor ayam tu. Dia jual dia punya marketing tak. Dia marah Bang Yazid tu. Okey, kita ada beberapa soalan kat sini. Mungkin kita jawab satu dulu. Yang ni rasanya Abang Nik boleh tolong jawab lah daripada Izzah Rozali. Ayam kampung ada baka ke? Mungkin dia nak tahu ada banyak baka ke ayam kampung asli ni? Baka ni payah sikit lah kita nak jawab kan. Kalau tanya Sifu Yazid ni payah. Kita tak berani nak jawab lah. Baka ni saya rasa kena serahkan veteriner. Sebab dia orang pun dalam proses pengkelasan lagi. Baka ayam kat Malaysia ni. Ya saya pun tak berani nak komen lah. Bagi Sifu Yazid dah jawab sikit. Macam mana Sifu Yazid? Dia sebenarnya masalah baka ni kan. Baka ni kita Malaysia belum ada pengkelasan yang khusus lagi lah. Yang kita tahu sekarang dia ada 3 pengkelasan. Pertama ayam kampung asli, ayam kampung Malaysia dan ayam kacuk. Dan kalau macam ayam kampung kacuk ni kita tahu lah ayam yang kebanyakannya datang daripada Pulau Pinang lah. Kalau macam ayam kampung Malaysia ni yang saya dengar yang perkelasan dia ayam kampung Sagar, ayam kampung Akar Putra, ayam Serama. Itu termasuk dalam perkelasan ayam kampung Malaysia ni. Ada kemudian ayam kampung asli. Ayam kampung asli ni ayam yang genetiknya berasal daripada Malaysia lah, daripada belakang rumah kita. Tapi dari segi jelasnya pengkelasan ayam kampung asli ni masih ada ni lagi lah. Masih ada perbincangan lagi dan kita pun tak dapat kata putus lagi lah yang sebenarnya. Tapi kalau kita balik kepada soalan tu, ada baka ke tak? Ada ya. Dia memang ada baka. Cuma dia punya detail kita tunggu veteriner keluarkan nanti. Pengkelasan itu sebenarnya kita tunggu pihak berkuasa lah. Yang berkuasa yang perjelaskan. Tapi memang ada baka-baka yang berbeza. Jadi kita akan sambung. Ada My Ternak Trading pun watching kita sekarang. Terima kasih. Ini kemungkinan My Ternak Trading kemungkinan akan datang, kita akan jemput juga Dr. Fakar Faris untuk join kita dalam sesi-sesi akan datang. Sifu. Itu Sifu kita tu semua tu.
Jadi sebelum kita sambung jawab soalan-soalan dalam Facebook ni, ada 2-3 soalan mana lagi untung yang tadi kita dah jawab dari segi permintaan AKK atau AKA mana yang lebih tinggi. So sebelum kita jawab soalan-soalan ni tadi, kita ada video pendek untuk dikongsi dengan semua. Jadi kita beri laluan kepada video sebentar. Berapa minit? Okay, terima kasih kerana stay tune dengan Sumber Unggas. Jadi kita kongsikan sikit video di Reban Peternakan Sumber Unggas. Kita keluarkan anak puyuh dan ayam kampung, anak ayam kampung Arab. Jadi bagi feeling lah untuk peternak baru kan. Lepas ni kita minta Abang Yazid kita, Abang ni buat video untuk kongsikan dengan saudara Daim, untuk kongsikan dengan follower, viewer. Jadi kita sambung sebelum kita sambung yang soalan saya tadi, ada soalan dekat dalam Facebook ni. Berapa suggestion untuk mula bela ayam kampung ni ya? Okey, ini mungkin saudara Daim boleh cerita. Untuk ayam kampung kacuk, dia nak mula berapa kuantiti yang sesuai untuk dia mulakan? Bergantung kepada tujuan dia juga. Kalau dia untuk tujuan makan suka-suka, saya suggestkan sikit-sikit dululah, sebab kita kenal pasti dulu apa masalah dia, apa yang perlu dibuat, apa yang perlu untuk anak ayam tu, sebab kita takut akan terjadinya mistake macam ayam lemas dalam tong, ayam sejuk. Kalau untuk lemas dalam tong aja dah. Itu dia cerita pengalaman ke apa tu? Boleh lah, lebih kurang lah tu. Kalau berkenaan komersial tu, mungkin kita akan start daripada 100 ekor. Paling minimum lah, sebabnya ini untuk kalau nak untuk berniaga lah, untuk berniaga kecil-kecil 100 ekor lah. 100 ekor paling minimum lah, sebab kita akan dapat kos dengan kos terendah lah, maksudnya daripada harga lori. Abang ni ada yang tanya, mana lagi untung, bela ayam kampung ataupun ayam daging? Dari segi pasaran, ayam kampung lah, harga dia tinggi. Kalau kata ayam daging, cuma dari segi kuantiti tak boleh lawan ayam daging lah. Ayam daging permintaan memang tinggi lah. Cuma kalau dari segi ayam kampung asli, macam Abang sendiri, harga borong kita dapat harga RM14 per kilo. Harga runcit kita dapat 18. Tapi dari segi kuantiti, ayam daging lagi banyak lah. Okey. Sebelum kita pergi, saya nak tanya pasal kos sebenarnya daripada tadi. Tertunggu ni sebab banyak soalan masuk. Kita jawab soalan terakhir dulu kat Facebook. Mungkin saudara Yazid boleh ceritakan, boleh jawabkan. Dari segi permintaan AKK atau AKA, mana yang lebih? Oh, ni AKK dengan AKA, mana ini saudara Daim lah yang kita minta tolong jawab. Dari segi permintaan AKK atau AKA yang boleh saya mencela? Boleh. Okey, saya bukan semata-mata membeli ayam kampung Sagar lah.
Ayam kampung saya bermula dengan ayam kampung kacuk. Okey. Dan saya juga ada trading ayam kampung asli. Kalau kita nak cerita pasal mana yang lebih bagus kita nak bela lah. Sebenarnya kita tengok di mana permintaan yang tinggi di suatu tempat untuk ayam tu. Lagi satu, kalau kita bela ayam kacuk, kita bela ayam tagar, kita bela ayam asli, sebenarnya kita dah tahu di mana kita nak marketkan ayam tu. Siapa market target kita sebenarnya. Ada kalanya di satu kawasan pun ada bermacam-macam pilihan. Yang customer nak, ada yang customer nak. Pernah satu masa tu seorang akak datang daripada Kuala Lumpur. Dia datang ke geban saya mencari ayam kampung yang lembut. Akak tak nak ayam kampung yang keras. Akak nak ayam kampung yang lembut. Jadi ayam kampung lembut tu ayam kampung apa? Ayam kampung kacuk lah yang biasa dia makan dekat Kuala Lumpur. Tapi ada juga customer yang datang, saya nak ayam kampung. Bila kita tunjuk ayam kampung madi, kita tunjuk ayam kampung kacuk, saya tak nak ayam ni, saya nak ayam kampung. Jadi permintaannya ayam kampung asli. Jadi bagaimana kita sebenarnya mengolah ternakan yang kita bela sebenarnya. Dan sebelum kita bela tu, kita dah tahu apa target market kita. Kalau kita bela ayam kampung asli, kita kena tahu di mana pasaran ayam kampung asli kita. Kalau kita bela ayam kampung kacuk, kita tahu di mana pasaran ayam kampung kacuk itu. Lepas tu dari segi, macam kita cakap tadi, dari segi kuantiti mula kita nak membela. Bagi saya, kalau nak membela jualan runcit, bermulalah dengan 500 ekor. Ini ayam kampung kacuk atau ayam kampung saga? Ayam kampung apa-apa. Kacuk ke, ayam kampung asli ke, ayam kampung mardi, apa ke, saga ke. Minima kita kalau nak membela secara, nak sumber pendapatan lah, 500 ekor satu cycle setiap bulan. Okey. Tapi bela 500 ekor saya tak syorkan untuk jual burung. Memang tak, keuntungannya agak nipis. Tak termasuk lagi kos, ada kos kematian apa semua kan. Dia akan mengurangkan kita punya graf keuntungan. Jadi saya banyak kalau peternak yang bela 500 ekor ke bawah, saya tak syorkan jual burung. Jangan bandingkan harga di pasar. Jangan berlawan dengan harga yang orang jual dekat kedai proses ayam. Juallah runcit untuk dapatkan margin keuntungan yang lebih. Kalau macam Cik Daim cakap tadi, boleh dapat RM3 sekilo, seekor keuntungan untuk ayam kacuk. Sebenarnya saya pernah buat dapat keuntungan RM6 seekor untuk ayam kampung kacuk. Tapi kita kena jual runcit. Betul. Betul. Tadi yang Daim cakap tadi memang harga borong tu RM3. Jadi kalau kita start dengan 500 ekor, RM3 seekor jual borong, maksudnya keuntungan kasar kita 1,500 lah untuk tempoh 2 bulan. Mana dalam sebulan kita bahagikan baru dapat 750. Mana 750 belum boleh kita sara diri kita, keluarga kita dengan RM750. Kalau nak beli 500 ekor ayam, nak jual burung, lebih baik bela puyuh. Jadi 500, kalau bawah 500 tu part time boleh lah, sambil-sambil ya. Tak boleh digunakan untuk yang sepenuh masa. Abang ni ada nak tambah, Abang ni? Antara AKA dengan AKK? Hello, dengar? Ya, dengar. Okey, dengar. Dengar ya? Untuk abang, kalau kata pelihara ayam kampung kacuk, kalau dalam kuantiti yang sikit, macam Cik Yazid beritahu tadilah, jangan ikut harga orang yang buat besar-besar. Cuba jual sendiri dulu dalam untuk dapatkan keuntungan yang lebih lah. Sama juga dengan ayam kampung asli. Kalau kata buat dalam kuantiti yang sikit, janganlah cuba jual murah-murah. Memang ayam kampung asli ni dia untung lebih sikit. Pendapat abang lah. Cuma tapi dia masa dia panjang untuk kita boleh jual. Kita memang ada rugi sikit kat masa kat situ lah. Jadi dari segi abang dulu okey lah. Ayam kampung kacuk pun okey, ayam kampung asli pun okey lah dari segi keuntungan.
Mana dari segi keuntungan ada, dari segi pasaran pun ada ya. Cuma kita kena cari Pasaran- pasaran kita tu dekat mana. Dia Sebelum pada kita menternak, kita kena tahulah mana tempat kita nak jual. Jangan buat banyak-banyak lepas tu kita tak tahu dekat mana kita nak jual. Pasaran ada, tapi kita kena cari. Dan nak cakap mana lagi banyak pasaran, sebenarnya dua-dua pun banyak pasaran ya. Betul. Ya, betul. Okey, kita soalan yang saya simpan daripada tadi. Kalau awal sesi pertama tadi, Saudara Aziz, Daim dengan Abel dah ceritakan kos langsung. Kalau kacuk lebih kurang RM10, saga pun RM10. Ada apa dia kos-kos tak langsung dalam menternak ayam ni yang mungkin ada kawan-kawan kita terlepas pandang? Mungkin Aziz boleh mulakan dulu. Kos-kos tak langsung, contoh dia, boleh tak kita kira kematian ayam kita, sakit dia, pengangkutan, kos kita buat kerja sendiri, itu sebagai kos-kos kita dalam mengira keuntungan yang kita jual tu nantilah, dalam masukkan kos untuk kita tentukan harga sebelum kita jual nanti. Ya, Aziz. Saya ke Anas? Ya. Kos-kos sampingan tu kita kena ambil kira jugalah, seperti api, air, pekerja. Macam kos pengangkutan tu ada dua choice lah. Pertama, kita akan serapkan kepada pembeli. Ataupun kalau yang beli burung, kita boleh serapkan terus ke dalam harga jualan juga. Pengangkutan ni itu ikut pengalaman saya lah. Macam Daim jual ayam pada saya, kos pengangkutan tu dia suruh saya tanggung. Tapi kita kena ambil kira macam tu lah. Api, air, vitamin, ubat, pekerja, baik pula reban. Itu semua kita kena ambil kira lah. Dia ada kos major, ada kos minor. Nak kita kata penternak ayam kampung ni rugi ataupun untung, saya dah 6 tahun jugalah menternak ayam kampung ni. Boleh bertahan, maknanya untung lah tu. Buat masa sekarang ni alhamdulillah boleh bertahan lagi, tapi dengan keadaan ekonomi semasa lah. Ada kalanya kita ada lebih, ada kalanya kita ada kurang. Nak lagi dengan keadaan COVID sekarang ni, dalam keadaan ekonomi sekarang ni, orang tak boleh dah bergerak, kuasa beli kurang. Jadi kita kena pelbagaikan. Kalau anda kata ayam kita tak terjual, kita kena buat sesuatu lah. Frozen ke. Jadi benda tu kalau macam contoh kata kos tadi kan, buat frozen tu dia boleh meningkatkan lagi nilai jualan kita tu. Tapi ada kos sikit lah dari segi pengurusan untuk buat frozen tu. Tapi kalau frozen maksud kita dah boleh jual runcit lah ya. Harga akan lebih mahal lah. Ya, betul. Ada tambahan Saudara Daim? Ada kos-kos lain, kos-kos tak langsung lain yang kita kena perhatikan, yang kita kena kira ke dalam kiraan kos kita nanti? Saya kos pada ayam kacuk mungkin daripada segi lapik reban, macam habuk kayu, lepas tu dia punya gelung, lepas tu peralatan-peralatan elektrik untuk permulaan kan. Biasa biasa berapa kos yang tak langsung ni tadi dalam seekor ayam atau dalam satu pusingan menternak tu sampai jual tu? Kita boleh ambil kira dalam seekor ayam kita ambil lebih kurang dalam 10 sen yang kos tak langsung untuk per ekor. Berapa persen? Maksudnya berapa persen apa tu? Berapa persen tadi? Tak dengar. 10 sen. Untuk kos tak langsung macam seperti habuk kayu. Lepas tu dia punya gelung untuk anak ayam. Lepas tu mentol. Mana sikit lah 10 sen saja. Kalau macam Abel ni yang ada pekerja, adakah kos tak langsung, kos pekerja ni akan meninggikan kos keseluruhan? Kos tak langsung lebih sama dengan saudara Daim tu lah. Kita lebih kurang 10 sen ke 20 sen macam tu lah. Maknanya kos tak langsung ni tak tinggi lah.
tinggi kos langsung. Abuk kayu, lepas tu kita punya kos macam minyak hailak kita nak pergi ambil abuk kayu macam tu lah. Lori ayam lori so situ tak ada sangatlah kos tak langsung. Maknanya memang kita Cuma kena buat. Okey. Ada apa ni yang kita tak masuk dalam kos kita, biasanya kos susut nilai lah, macam kita buat urban permulaan ni. Permulaan kita buat urban katalah habis 50k, susut nilai tu biasanya kita tak kira lah susut nilai berapa yang kita nak kira setiap bulan. Bukan rebannya kalau kita buat breeder, maknanya incubator pun kita kena kira lah cost maintenance dia, cost susut nilai dia semua. Okey, terima kasih. So kalau pengenaan tu kita boleh buat kira ada OPEC dan CAPEX lah untuk kita kira dua-dua tu lah. Okey. So ingat boleh saya tambah sikit tak Cik Anas? Apa dia boleh? Sebenarnya bela satu lah, bela ayam kampung ni kan, yang saya nampak kurangkan kematian. Okey. Kurangkan kematian. Kalau ayam sihat walaupun pakai makanan komersial akan ada keuntungan. Sebenarnya yang banyak menarik keuntungan kita adalah kematian ayam. Kalau melebihi 20% kematian ayam lepas daripada sebulan, bagi saya kita bersedia untuk menanggung kerugian. Berapa persen? Betul. 20% ke atas. Mana target kematian tak boleh lebih 20%. Kalau tidak, itulah sebenarnya yang menyebabkan kebanyakan peternak akan rugi. Ya, betul. Sebab kos tak langsung sebenarnya sampai pun waktu haus, tapi 30% ayam tak boleh dijual kerana sakit. Boleh kongsikan pengalaman tak? Ya? Boleh kongsikan pengalaman tak? Kongsikan pengalaman. Yang lepas saya pernah cerita, saya pernah mengalami kematian hampir 30% dalam satu kandang. Itu akan mengurangkan margin untung kita. Tapi kalau kita boleh jaga ayam kita dengan kesihatan yang baik sehingga tempoh matang untuk dijual, biasanya akan ada keuntungan. Mana kalau tadi kata 20%, ini dah pengalaman Yazid tadi dah 30%, waktu tu dah kira rugi lah ke macam mana? Ya, betul. Atau masih boleh untung lagi? Ya. Okey, jadi point dia, kos tak langsung ni rendah. Kita kena ambil kira semua kematian. Tapi yang penting kita kena pastikan kematian dengan kesihatan ayam tu cantik lah. 20% benchmark untuk saudara Yazid. Okey, kita jawab satu soalan daripada Facebook. Daripada Hafiz Osman. Faizal dia kata trade yang untung ya. Ya, betul. Kalau ikutkan perbincangan kita hari ni, majoriti kita setujulah trade ni yang paling untung. Kemudian Hafiz Osman bertanya dalam Facebook, salam ahli panel, keluarga saya baru nak mula untuk ternak ayam kampung Tanah Merah Kelantan. Tempat mana saya boleh beli bekalan yang harga berpatutan? Minta maaf, yang ini mungkin boleh Google lah sebab kita belum ada database peternak-peternak Kelantan. Tapi kalau dekat dengan Pahang, yang tu boleh hubungi saudara Nick. Kalau dekat dengan Yazid, dekat dengan Kuala Selangor, boleh hubungi Yazid. Kalau dekat dengan Sungai Besar, Sabak Benam, boleh hubungi dengan saudara Daim. Kemudian Syarif Ayin is watching. Terima kasih. Selamat datang Cik Syarif Ayin. Muhammad Ahmad Nazri, soalan saya. Yang pertama, banyak ni, dah ada 2 soalan. Saya bela ayam secara berperingkat-peringkat. 3 minggu hingga 1 bulan baru masuk anak ayam baru. Adakah betul cara ni atau sebaliknya? Yang kedua, bagaimana dengan kos cara yang dijalankan ini? Alamak, saya tak faham nombor 2. Bagaimana dengan kos cara yang dijalankan ini? Okey, kita fokus dekat soalan pertama. Dia bela berperingkat-peringkat. 1 ke 3 minggu ke 1 bulan masuk batch yang baru. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Okey, boleh terangkan. Melalui pengalaman saya pernah bela selepas saya bela 200-300 ekor, saya bela 1000 ekor. 1000 ekor sampai habis haus. Habis dijual. Seekor pun tak tinggal. Tapi masalahnya bila customer datang lagi, ayam dah tak ada. Jadi sebenarnya saya pun banyak nasihatkan peternak-peternak baru, belalah secara berperingkat.
sebulan-sebulan. Macam Daim pun sekarang pun keputusan stok ayam kan. Jadi Betul. Itu cara yang terbaik lah. Sebulan kita boleh jual 500 ekor, jadi masuklah sebulan 500 ekor. Kalau sebulan kita boleh jual 1000 ekor, masuklah setiap bulan 1000 ekor secara berperingkat. Paling minima pun 3 peringkat. Kalau market kita laju, kalau market kita laju. Yang soalan kedua tadi saya ingat dia tanya tentang kos kan. Jadi kos tu kena asingkan. Peringkat yang pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga kita kena asingkan kos. Baru kita tahu cara belaan yang mana yang lebih menguntungkan kita pada masa tu. Okey. Kos tu kita kena asingkan, terutama kos makanan lah. Kos makanan, ubat kan kita kena kira asing. Kita tak boleh kira sekali langsam satu reban ternakan kita semua. Okey, kita sambung. Kita ada satu video ringkas sebelum kita sambung soalan-soalan ni. Sebab kita kekurangan masa, lebih kurang 10 minit lagi. Teknikal dah sedia ya untuk video kita kedua. Tu ladang di bahagian atuk ya. Okey, kita sambung dekat Facebook. Salam ahli panel. Okey, ini yang dah jawab tadi. Salam bos, nak tanya berapa costing per ekor untuk ternak ayam kampung asli? Saya ulang tadi, Abang Nik dah jawab tadi. Berapa Abang Nik tadi? RM10 lebih ya? RM10 lebih. Kalau untuk sekilo, kalau yang Abang sendiri untuk 1.1 kilo termasuk kos kerja lebih kurang dalam RM10.70. RM10.70. Dia dah menjawab soalan Bentley Dili. Syida Muhammad Noor, Iswati, terima kasih. Hafiz Hanafi, boleh tahu tak harga market untuk AKK AKA? Ini agak menarik ni soalan ni sebab kita dah kira kos dan kita nak jual. Berapa harga yang kita kena letak dan adakah kita kena ikut harga market atau kita kena letak ikut harga kita? Mungkin Yazid boleh mulakan dulu. Okey, tentang harga ayam kampung kacuk lah yang pertama kan. Biasa ayam kampung asli harga dia stabil. Kalau di Kuala Selangor harga ayam kampung asli belakang rumah RM18. Belakang rumah atas pokok. Kalau ayam kampung kacuk, biasanya kita akan tengok situasi keadaan setempat. Pasal ayam kampung kacuk ni berubah-ubah harga dia mengikut tempat dan target market. Kalau kita katakan ayam kampung kacuk ni sekilo, kalau harga burung pernah jatuh sampai RM6.80. Dan pada harga burung juga boleh cecah sampai RM9.50. Kalau ayam pada harga runcit, di tempat saya di pasar, ayam kampung kacuk siap proses, lepas proses harga sekilo RM18 ayam kampung kacuk. Kalau di ladang lain pula, di ladang saya lain. Harga boleh mencecah. Kalau ayam kampung kacuk ni, harga runcit boleh cecah RM11 ke RM12 harga runcit. Jadi harga pasaran berbeza-beza. Jadi kalau kita nak jual macam mana? Macam mana cara kita nak jual? Macam mana kita nak tentukan harga? Itu pening. Saya setempat. dengar tadi pun dah pening dah. Ini harga lain. Saya ayam saya dah besar ni, macam mana saya nak jual? Berapa harga yang saya kena jual?
boleh. Ada kalanya peternak ikut harga lori. Harga lori yang sampai daripada Pulau Pinang. Harga dia orang pun berbeza-beza. Itu pasal pada saya lebih baik kita ikut harga market setempat. Okey. Saya kena survey lah harga market setempat. Abang Nik macam mana untuk ayam kampung asli? Macam mana Abang Nik letak harga RM14 tadi, yang kata harga borong RM14 tadi? Okay, untuk yang ayam kampung asli ni pun harga pun ikut pada kawasan jugalah. Macam tempat dekat sini harga borong RM14 tu minimum ambil 200 ekor lah. RM14. Kalau kata runcit bawah pada 50 ekor tu kita bagi 17. Kalau ambil semua betina kita sampai 18 lah kita bagi. Sekilo Sekilo. Tapi biasanya kebanyakan saya jual semua borong lah sebab kita dah ada pembeli tetap. Dia datang dekat Reban lah. Dia datang, kita memang pakai harga tu lah RM14. Sehingga kini lah RM14. Kalau di kawasan lain ada saya dengar sampai 22 pun ada. Tengok bergantung pada kawasan. Jadi harga market ni tadi dia bergantung dekat kuantiti, dia bergantung dekat lokasi, dia bergantung dekat jenis ternakan, dia bergantung banyak-banyak faktor lah dia bergantung Pasal ayam kampung ni bila diistilahkan ayam kampung dia tak ada harga kawalan kan. Saya pernah jual ayam kampung kacuk jantan usia 1 tahun sekilo RM22 dekat Selayang. Sebab ayam kampung kacuk ayam besar dah 2 kilo 6. Sebab tu Yazid tak cukup ayam ambil dengan Daim ni, dia hantar ke Selayang. Daim hantar dekat dia je. Itulah. Okey, tapi itulah kita kena tengok tempat lah. Macam tu kita jualan direct pada foreigner. Farid baru minyak kereta baru jimat tu Abang. Abang kita baru. Awi Narong is watching. Terima kasih kepada Awi Narong. Jadi kita tinggal 3 minit terakhir. Last sebelum kita tutup sesi kita petang ni. Bela ayam kampung untung ke tak? Kalau kita tanya Yazid yang bela ayam sagar, tanya Daim yang bela ayam kacuk, ataupun saudara Nik, Abang Nik yang bela ayam asli, tiga-tiga setuju. Kata menternak ayam ni ada untung. Tapi kena ada kuantiti dia. Tak boleh bela 5 ekor, 10 ekor. Memang tak untung. Jadi kalau untuk komersial, Yazid kata minimum 500 ekor. Kemudian yang mana lagi untung? Trading yang lebih untung. Saya summary-kan sikit lah. Trading lebih untung. Jadi kalau kita buat sesuatu tu, kita kena fikir untuk trading juga. Jadi yang terakhir sekali, mungkin kita boleh buat round the table lah. Kita mula dengan saudara Daim, kemudian saudara Abang Nik, kemudian Yazid. Mungkin boleh kongsikan tadi macam mana cara nak naikkan lagi untung menjual ataupun menternak ayam kampung ni. Kita bagi seorang seminit je. Okey, kita mulakan dengan Daim. Okey, pada saya kita kalau boleh kita cari kos-kos yang murah seperti dedak. Okey, dedak ni kita boleh dapat dedak yang berkualiti pada harga yang minimum. Contohnya kalau macam peternak-peternak awal ni, sepatutnya diorang akan survey pada harga tu dan ambil tahu semua benda tu lah. Maknanya daripada segi anak ayam diorang akan dapat pada harga minimum dan dedak ayam pun pada harga yang minimum tapi kualiti yang bagus. Ini perlukan pengalaman lah. Maknanya kali pertama mungkin kita tak tahu lagi. Harga murah dapat kualiti tak baik. Jadi nak dapat harga murah tapi kualiti baik, ini mungkin perlukan pengalaman. Okey, kita sambung dengan Abang Nik. Ada rumusan macam mana cara nak naikkan keuntungan? Atau ada apa tips-tips lain yang Abang Nik nak kongsikan dengan viewer kita? Okey, bagi Abang, pertama kita kena kenal pasti pasaran lah. Mana tempat yang kita nak jual supaya kita dapat jual harga yang okey lah. Yang kedua, kos paling tinggi adalah dedak. Kena tengok kat mana macam mana nak guna dedak yang boleh dapat untung tapi berkualiti macam saudara Daim beritahu.
Kalau kata macam ayam kampung asli, kita boleh bagi makan sampingan macam BSFL, Azola dan macam-macam lagi lah untuk kurangkan kos makanan. Lepas tu yang ketiga, pastikan ayam sihat. Yang tu penting. Ayam sihat untuk lebih. Okey. Keuntungan yang lebih. Ayam sihat ya. Maknanya kena bagi yang terbaik untuk ayam supaya ayam bagi kita yang terbaik balik. Betul. Yazid? Saya setuju pada dua-dua panel kita, Cik dengan Cik Daim. Apa yang diperkatakannya tu amat tepat sekali lah. Pertama, kita ayam ternakan ni, apa-apa ternakan pun dia berkait langsung dengan kos pemakanan. Jadi paling rendah harga makanan kita dapat dan paling tinggi kualiti pemakanan yang kita dapat lebih bagus. Okey. Itu dia punya kunci utama. Lepas tu Abang ni cakap tadi, kesihatan ayam. Lebih sihat ayam kita, lebih orang kata jualan tu lebih mudah. Kalau ayam tak sihat, tak guna. Okey, yang lainnya saya nak tambah sikit dekat sini. Harga jualan. Apa juga kita bela, sama ada ayam kampung asli, ayam kampung kacuk, ayam kampung sagar. Sebenarnya kita cuba cari harga jualan paling tinggi. Kalau ayam kampung kacuk tu boleh jual harga sekilo RM2 pun bagus. Ayam kampung asli pun sama juga, boleh jual sekilo RM25 lebih bagus. Itu Saya cakap pernah tadi, jumpa, target pasaran. saya pernah jumpa orang jual ayam kampung kacuk 1 kilo RM30. Dia bagi ayam dia makan rumpai laut ke apa ke. Ya, itu salah satu. Dia kena ada Ayam strategi marketing. ada strategi marketing dia. Yang ketiganya, kita kena olah ayam kita tu untuk jadi produk hiliran. Macam saya cakap tadi lah, jadi produk frozen, jadi produk berempah yang boleh menaikkan nilai harga ayam tu. Di situ kita akan dapat extra bonus pada jualan ayam kita. Jadi yang last dia sekali yang saya nak tekankan lah, kalau kita menternak ni, rantaian. Betul. Ini ikut pengalaman saya pernah membela cycle yang ketiga. Cycle yang pertama hari raya, habis seekor pun tak tinggal. Cycle yang kedua hari raya haji, seekor pun tak tinggal. Cycle yang ketiga tak ada raya. Raya Cina pun tak ada, Raya pun tak ada. Saya duduk menong tepi reban, ayam dah 2 kilo lebih, 3 kilo. Itu permulaan saya bela ayam. Jadi itu saya tekankan, nak bela ayam ni kena ada rantaian, kena ada kawan-kawan. Kita tak boleh duduk sahaja di reban tunggu customer datang. Betul. Itu penting. Itu kelemahan, kadang-kadang itu kelemahan yang ada pada kita. Kita bela 15,000 ekor. Bila kita masuk bab marketing, ada kalanya kita gagal. Itu bagi pengalaman saya mula-mula saya menternak lah. Kita tak boleh duduk aja kat tepi reban. Kita kena keluar, kita kena cari rantaian, kita kena cari kawan-kawan. Kita kena cari create agent kita sendiri. Satu, saya ni kan nak tekankan pada peternak, kalau dia peternak yang baru, yang masih tak ada customer lagi kan, jangan masuk pada tempat yang dah ada customer, yang dah ada jualan ayam kampung. Pasal apa? Itu akan merendahkan harga jualan kita. Contohnya di kedai A ada menjual ayam kampung, dia dapat harga daripada pembekal dia RM8.5. Kita datang nak jual ayam kampung. Okey, RM8 saya ambil. Kita dah menjatuhkan harga kita. Kita terdesak tu. jadi kita terdesak. Sebagusnya kita create sendiri kita punya marketing. Kita elok pergi pada kedai yang tak ada jual ayam kampung lagi. Kita create kedai tu. Kita create kawan-kawan kita sebagai agent. Macam saya dulu baru-baru menternak pun, kita paksa kawan-kawan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita beli ayam kampung tu. Tapi nasihat saya, jangan pergi pada tempat yang dah ada orang menjual ayam kampung dah. Pasal apa? Dia akan ada tawar-menawar di situ. Bila ada tawar-menawar, dia akan menjatuhkan harga kita. Dia dah dapat RM8.5. Kita nak masuk pada harga RM8.5.
Lagi satu, bila kita tak membela secara konsisten, kita tak boleh supply berterusan kepada tak boleh membekal secara berterusan. Sebab Kena tu bela rantai, secara berperingkat. sebab tu rantaian tadi tu penting. Bila kita Ya, tak iaitu cukup, rantaian kawan-kawan itu. kita boleh support kita. Hmm. Bila kita terlebih, kawan-kawan kita boleh support untuk ambil, Contoh macam jualkan saya untuk kita tak pula. cukup ayam kacuk, ayam kampung kacuk. Saya beli ayam kampung sagar. Tapi saya jual juga ayam kampung kacuk. Mana saya dapat ayam kampung kacuk? Daripada Jadi- Cik Daim. Tapi Jadi tak sampai-sampai. kena trading ya. Okey, jadi kita dah sampai kat penghujung. Kalau kita rumuskan, kena ada strategi. Tak boleh bela ayam kampung kacuk 500, hanya jual 500 ekor tu saja. Kita kena pelbagaikan. Kita kena buat induk, kemudian kita kena ada rantaian kita Ya, kena pastikan kesihatan ayam tu tinggi, kita cari pasaran. Jadi kena kreatif lah. Tak boleh bergantung kepada satu. Abang ni dah berapa tahun dalam peternakan ayam kampung Abang ni? Daripada awal 2015. Sekarang dah 6 tahun lah. Sekarang dah 6 tahun. Maknanya saya lebih setahun daripada Abang ni. Okey, saya nak cerita pasal tempoh kita membela, kita dalam industri ni. Sebenarnya 3 tahun pertama kita dalam apa-apa industri, itu peringkat permulaan kita. Orang tak kenal lagi kita. 3 tahun pertama tu peringkat kita nak orang kenal kita. Abang mana? Abang jual ayam kampung, Abang ni. Nak makan ayam kampung asli, Abang ni. 3 tahun tu tempoh kita nak bina nama kita. Okey, sampai ke 5 tahun baru orang kenal kita. Daim mana? Daim ayam kampung. Betul bang, betul bang. Itu kita kena tahu juga tempoh-tempoh kita membela tu. 3 tahun sebenarnya tempoh kritikal kita. Kritikal kita untuk belajar, tempoh kita untuk cari market, tempoh kita untuk mengembangkan perniagaan 3 tahun. Selepas 5 tahun, orang mula kenal kita. Macam Abang ni pun rasa kat kawasan Abang ni tu, orang dah kenal Abang ni, betul? Betul. Lepas 5 tahun kan. Ayam kampung asli je Abang ni, kawasan ni. Jangan kata sampai dekat Kuantan, dekat KL, Selangor pun sama. Kalau teringat ayam kampung asli je, oh Abang ni. Pengeluar anak ayam kampung asli. 5 tahun. Selepas 5 tahun, 10 tahun. 10 tahun tu sebenarnya tempoh yang agak matang bagi dalam satu bisnes lah. Macam sama juga macam beli ayam. Okay, kalau dalam masa 3 tahun, kalau masih rugi orang tak kenal, jangan putus asa lah. Maknanya Jangan putus asa. kita belum habis dia punya cycle. Belum habis lagi. Orang untuk pengenalan lagi. Baru pengenalan 3 tahun yang pertama. Okey, baik. 5 tahun yang pertama baru orang kenal kita. Okey, baik. Terima macam kasih. Yazid mana? Yazid ayam. Yazid ayam Kuala Selangor. Okey, terima kasih banyak saudara Yazid, Abang ni dengan Daim kerana kongsi pengalaman, kongsi tip-tip yang sepanjang lebih, masing-masing ni semua lebih 5 tahun ni pengalaman menternak. Mana kalau kat kawasan masing-masing tu insya-Allah dah memang customer dah kenal lah dah. Jadi ini boleh jadi inspirasi kepada peternak-peternak baru, mungkin yang baru bela 2 pusingan, 3 pusingan. Kenapa ayam saya masih tak ada orang nak beli lagi? Jangan putus asa. Belum sampai 3 tahun yang Yazid cerita tadi. Cuba cari rantaian, kenal orang, cari pasaran baru. InsyaAllah ada sinar dia nanti. Jadi sebagai penutup, kita ucap terima kasih kepada semua viewer, kita punya adik-adik panel dan kita punya viewer. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi dengan tajuk yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.